Sebelum kita mulakan pertandingan bahas bagi peringkat separuh akhir ini, ingin saya mengalu-alukan kehadiran para penonton yang sedang menyaksikan pertandingan ini secara dalam talian. Selamat datang kepada semua. Pertandingan bahas bagi peringkat separuh akhir pada hari ini sedang ditayangkan secara langsung di YouTube rasmi Persatuan Persuratan Pemuda-Pemudi Melayu 4pm. Jadi jangan segan, jangan malu, silalah menjemput teman-teman sekolah, guru-guru dan keluarga anda untuk bersama-sama menyokong sekolah-sekolah yang akan bertanding pada hari ini. Baiklah, tanpa kami membuang masa, ingin saya menjemput Puan Pengerusi kita untuk memulakan pertandingan bahas 4pm peringkat separuh akhir. Silakan Puan. Baiklah, salam hormat. Sidang hadirin yang berbahagia, saya Istinara bagi pihak penganjur ingin mengalu-alukan kehadiran anda untuk menyaksikan peringkat separuh akhir bahas 4pm 2022 Anjuran Persatuan Persuratan Pemuda-Pemudi Melayu 4pm. Pertandingan bahas 4pm ini ditaja oleh Jawatan Kuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu MLLPC. Kini, perbahasan akan bermula. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan panel penilai kita pada hari ini. Selaku Ketua Penilai, Cikgu Siti Fatimah, Guru Bahasa Melayu Kementerian Pendidikan. Seterusnya, Tuan Herman Ruthman, Pustakawan Perkhidmatan Perpustakaan Bahasa Melayu. Penilai ketiga kita ialah Puan Nursha Ismail, Penerbit Penyampai Kanan Berita dan Ehwal Semasa Melayu Mediacorp. Selanjutnya, Puan Amalina Nasir, Pengurus Dasar Kandungan TikTok. Akhir sekali, penilai kelima kita ialah Cikgu Muhammad Ilyas bin Abdul Samad, Guru Bahasa Melayu Kementerian Pendidikan. Kini, izinkan saya pula memperkenalkan para pembahas di sidang ini. Mereka terdiri daripada pelajar-pelajar institusi Raffles selaku pencadang dan Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah selaku penyangga. Baiklah, bagi pihak pencadang, mereka terdiri daripada pembahas pertama, Sharifah Khadijah. Pembahas kedua, Sherlyn Angelnet. Pembahas ketiga, Shelita Elmira. Dan bagi pembahas hujahan berapi pertama, Sharifah Khadijah. Pembahas hujahan berapi kedua, Shelita Elmira. Dan penggulung mereka, Sherlyn Angelnet. Bagi pihak penyangga pula, mereka terdiri daripada pembahas pertama, Siti Rabiatul Adawiyah. Pembahas kedua, Raja Nur Shakira. Pembahas ketiga, Nurul Khadijah. Dan pembahas hujahan berapi pertama, Nurul Khadijah. Pembahas hujahan berapi kedua, Siti Rabiatul Adawiyah. Dan penggulung mereka, Raja Nur Shakira. Baiklah, maudut kita pada hari ini ialah usaha mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa Hambar. Sebelum kita mulakan, para pembahas diingatkan agar memakai pelitup muka sepanjang tempoh perbahasan kecuali ketika berhujah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kini saya mempersilakan pembahas pertama dari pihak pencadang, Sharifah Khadijah. Silakan. Terbenam sudah sang mentari, bulan terbit terasa girang. Semangat membara tak akan henti, Sri Kandi Raffles terus berjuang. Salam sejahtera kepada Puan Pengerusi Majlis, para juri yang arif, pihak penyanggah yang saya hormati, serta hadirin sekalian. Maudut kita pada hari ini cukup menarik. Usaha mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa Hambar. Kami pihak pencadang sepakat menyokong maudut ini dan kami akan membuktikan bagaimana usaha-usaha yang telah dan sedang dijalankan Melayu, iaitu merosot, lalai dan yudak. Izinkan saya selaku pencadang pertama untuk memberikan takrifan maudut kita supaya kita dapat elakkan sebarang ketaksaan maudut.
Pertama, Kamus Dewan edisi keempat mentakrif kata usaha sebagai daya upaya yang rajin untuk mencapai sesuatu. Usaha tersebut boleh dibentangkan dalam pelbagai bentuk oleh pelbagai lapisan masyarakat. Namun hal ini harus konsisten dan disambut ramai sebelum boleh dikatakan sudah berjaya. Bagi modul ini, kami akan meneliti bukan sahaja usaha yang dilakukan oleh negara-negara di Nusantara, namun juga daripada badan-badan berkepentingan juga di dalam dan di luar negara. Mengangkat pula bermaksud untuk menggerakkan ke atas, menaikkan atau meninggikan sesuatu. Lantas, kita harus melihat sejauh mana usaha-usaha yang dijalankan berhasil membangun dan mengembangkan bahasa Melayu secara global. Bahasa Melayu merujuk kepada bahasa yang digunakan oleh pengguna dan penutur bahasa Melayu di Nusantara dan beberapa kawasan atau negara di dunia. Bahasa Melayu yang dimaksudkan termasuk bahasa Malaysia, bahasa Indonesia dan bahasa Brunei. Maka kita harus meneliti usaha yang disepakati oleh semua negara di Nusantara dan negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu. Persada antarabangsa bermaksud peringkat dunia, bukan setakat rantau ini atau Nusantara sahaja. Dan kata kunci kita pada hari ini, hambar, bermaksud acuh tak acuh ataupun tidak bersemangat, tidak bersungguh-sungguh. Dengan takrifan yang menyeluruh inilah, pihak pencadang akan membentangkan faktor-faktor yang menyokong mauduk pada hari ini. Sekarang, kami akan jelaskan faktor pertama daripada singkatan Melayu, iaitu merosot. Hadirin sekalian, jikalau penggunaan bahasa Melayu merosot dalam kalangan pengguna dan penutur aslinya sendiri, bukankah ini menunjukkan bahawa kita masih jauh daripada kejayaan mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa? Sebelum kita berusaha memajukan bahasa Melayu di persada antarabangsa, mari kita telitikan perkembangan bahasa Melayu di Nusantara dahulu. Jika kita merujuk situasi di Singapura, penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan keluarga Melayu semakin merosot. Kajian Jabatan Perangkaan DOS yang terdapat dalam artikel berita Mediacorp berjudul Keluarga Melayu Tidak Guna Bahasa Melayu sebagai Bahasa Utama di Rumah naik sepertiga, melaporkan bahawa pada tahun 2010, sebanyak 83% penduduk Melayu bertutur dalam bahasa Melayu di rumah. Tetapi pada tahun 2021, 60% sahaja. Jika tren ini berterusan, dalam masa 10 tahun akan datang, kurang daripada 50% keluarga Melayu akan menggunakan bahasa Melayu. Hadirin sekalian, kami tidak menafikan ada banyak usaha yang dilaksanakan oleh badan-badan berwenang. Namun, perubahan dan pembangunan masyarakat yang sering dipengaruhi bahasa Inggeris lebih pantas berkembang berbanding dengan kesan daripada usaha-usaha tersebut. Usaha-usaha seperti Bulan Bahasa dan Dwi Mingguan Bahasa Ibunda bersifat musiman, lantas dampaknya tidak begitu ketara. Program Dwi Mingguan Bahasa Ibunda disasarkan kepada golongan pelajar sekolah rendah dan menengah. Namun menurut statistik kajian DOS, sehingga 63% mereka yang berusia antara 5 hingga 14 tahun bertutur dalam bahasa Inggeris di rumah. Hadirin sekalian, jika usaha untuk mengangkat bahasa Melayu di negara kita sendiri sudah hambar, bagaimanakah kita hendak mengangkatnya ke persada antarabangsa? Jika penggunaan bahasa Melayu golongan muda terus merosot, siapakah yang akan meneruskan usaha mengangkat bahasa Melayu di Singapura? Apatah lagi di persada dunia? Satu petunjuk yang membuktikan bahasa Melayu berkembang dan digunakan dengan meluas dalam sesebuah negara ialah apabila bahasa Melayu digunakan secara aktif, bukan oleh golongan guru, pelajar, wartawan, juruhebah dan ahli akademik sahaja. Malah bahasa Melayu digunakan secara aktif oleh golongan karyawan dalam pelbagai bidang seperti perubatan dan ekonomi. Perkara ini tidak berlaku di Malaysia pada tahun 1995. Pada tahun tersebut, pemimpin negara jiran kita telah memberi arahan agar pengajian di universiti dalam bidang sains dan teknologi, perubatan, kejuruteraan dan undang-undang dijalankan dalam bahasa Inggeris. Silakan Puan. Mauduk kita pada hari ini mengatakan tentang usaha mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa, bukan kesan-kesan penggunaan bahasa Melayu di dalam negara sendiri. Namun hadirin sekalian, sebelum kita boleh mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa, kita harus melihat kepada semangat penutur dan pengguna aslinya yang bertanggungjawab untuk menaikkannya kepada persada antarabangsa.
Kursus yang selama ini dijalankan dalam bahasa Melayu sekarang diambil alih oleh bahasa Inggeris. Belum sempat mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa, usaha di negara sendiri telah dihambarkan seperti kata peribahasa yang dikejar tak dapat, yang dikedung di ciciran. Situasinya berbeza di negara lain. Kursus-kursus di universiti diajarkan dalam bahasa tempatan dan pelajar luar negara yang ingin menuntut di universiti tersebut perlu menguasai bahasa negara tersebut dahulu. Misalnya, pelajar-pelajar dari Malaysia melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di Rusia perlu terlebih dahulu menguasai bahasa Rusia. Dalam contoh negara Malaysia yang kami sebutkan tadi, kemerosotan penggunaan bahasa Melayu dalam golongan karyawan akan terus merosot jika bahasa Inggeris terus digunakan sebagai bahasa penghantar di institusi pengajian tinggi. Kesan mudarat daripada arahan kerajaan Malaysia pada tahun 1995 itu hingga kini belum dapat dipulihkan. Satu demi satu pelan pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi di IPT dikeluarkan sejak tahun 2011 tetapi masih belum dapat memulihkan keadaan. Hadirin sekalian, selagi terdapat kemerosotan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pengguna dan penuturnya dan usaha di negara sendiri dan negara jiran di rantau ini semakin merosot, selagi itu kita tidak akan dapat mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa. Pergi ke pasar membeli ikan dimasak dicampur cuka. Usaha angkat bahasa Melayu telah dijalankan, tapi sambutannya hambar belaka. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Sharifah Hadijah. Kini saya ingin menjemput pembahas pertama dari pihak penyangga iaitu Siti Rabiatul Adawiyah. Silakan. Batang jerami diberi madu, rebung sihiris dimakan kuda. Sri Kandi Al-Junid kembali bersatu dengan impian menjadi juara. Salam sejahtera dan salam perbahasan saya ucapkan kepada Tuan Terhormat Pengerusi, para juri yang arif lagi bijaksana, pihak pencadang yang amat saya hormati dan para hadirin sekalian. Topik kita pada hari ini cukup menarik. Usaha untuk mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa hamba. Selaku pembahas pertama, saya akan memberikan pendefinisian frasa demi frasa. Persis kata orang Melayu, tak kenal maka tak cinta. Maka marilah kita bercinta dengan frasa pertama, iaitu mengangkat bahasa Melayu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, mengangkat di sini membawa maksud menggerakkan, menaikkan ataupun meningkatkan sesuatu perkara ke peringkat yang lebih tinggi. Dan jika dilihat dari sudut kontekstual pula, ia boleh difahamkan bahawa penggunaan bahasa Melayu ini tidak terbatas kepada orang Melayu sahaja, tetapi ia juga melampaui batasan geografi, iaitu ia tidak digunakan di Asia sahaja. Dan menurut Kamus Dewan edisi keempat, usaha membawa maksud daya upaya dari segi ikhtiar, kegiatan dan perbuatan untuk mencapai sesuatu matlamat ataupun perkara yang diinginkan. Dan menurut Kamus Dewan edisi keempat juga, antarabangsa membawa maksud antara atau dalam kalangan negara-negara. Dan hamba pula membawa maksud acuh tak acuh ataupun tidak bersemangat. Dengan itu, para hadirin sekalian, kami selaku pihak penyangga hadir dan sepakat untuk membuktikan kepada hadirin sekalian bahawa usaha untuk mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa amatlah rancak dan bersemangat, bukan hamba. Dengan itu, kami menolak maudhu pembahasan kita pada hari ini berlandaskan kayu ukur. Selagi mana pihak pencadang tidak dapat membuktikan bahawa tiada usaha yang tetap dan berterusan untuk mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa, selagi itulah pihak pencadang tidak boleh mengatakan bahawa usaha ini hamba. Usaha ini boleh dilihat melalui segi DGK, iaitu diplomasi, globalisasi dan kolaborasi. Selaku pembahas pertama dari segi diplomasi, saya akan menerangkan kepada hadirin sekalian bagaimana penggunaan bahasa Melayu ini telah pun digunakan sebagai bahasa diplomasi, menunjukkan bahawa usaha untuk membawa bahasa Melayu ke persada antarabangsa ini tidak hamba. Dan bangkitnya pembahas kedua pula yang akan menerangkan dari segi globalisasi tentang cara bagaimana pengajian bahasa
tentang bagaimana pengajian bahasa Melayu kini ditawarkan di banyak institusi global. Dan kami juga akan menjelaskan bagaimana usaha telah dilakukan untuk memperkenalkan bahasa Melayu kepada pelajar antarabangsa. Dan akhir sekali, bangkitnya pembahas ketiga pula untuk menerangkan dari segi kolaborasi, iaitu bagaimana kerjasama serantau dijalankan untuk memartabatkan bahasa Melayu ke persada antarabangsa. Tanpa membuang masa, izinkan saya bentangkan hujah yang pertama dari meja pihak penyangga, iaitu penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa diplomasi telah pun menunjukkan bahawa usaha untuk mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa tidaklah hamba. Para hadirin sekalian, menurut laman bharian.com.my, penggunaan bahasa Melayu di dalam urusan rasmi di luar negara telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato' Ismail Sabri Yaakob, dan beliau mengatakan bahawa ia menjadi lembaran baharu untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa. Dan beliau secara peribadi telah pun meminta Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan dokumen serta nota percakapan dalam bahasa tersebut semasa lawatannya ke luar negara. Dan merujuk kepada usaha ini, para hadirin sekalian, pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian telah pun mengatakan bahawa apa yang diumum oleh Perdana Menteri Malaysia harus dijadikan sumber iltizam kepada pejabat awam yang berurusan di luar negara dan juga di dalam negara yang berurusan dengan pihak antarabangsa agar menggunakan bahasa Melayu dengan terjemahannya dalam bahasa Inggeris. Pihak pejada mungkin boleh mengatakan bahawa bukti ini tidak cukup untuk membuktikan bahawa usaha untuk mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa ini tidaklah hamba. Jangan khawatir hadirin sekalian, izinkan saya bentangkan bukti yang kedua. Menurut RiceAirMalaysia.com, Menteri Alam dan Sekitar Air Malaysia, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man telah pun menyampaikan ucapannya dalam persidangan perubahan iklim di Persatuan Nasional UN yang ke-26 di Glasgow, United Kingdom. Glasgow, United Kingdom. Dan kita semua sudah sedia maklum, para hadirin sekalian, bahawa Persatuan Nasional juga dikenali sebagai UN ini merangkumi hampir semua negara di dalam dunia ini, termasuklah Jordan, Jepun, Afghanistan dan sebagainya. Dan perkara ini telah jelas membuktikan bahawa usaha untuk menggunakan bahasa Melayu sewaktu berurusan dengan pihak antarabangsa bukan sahaja dapat memperkenalkan bahasa Melayu ini kepada masyarakat luar, para hadirin sekalian, tetapi ia juga dapat memartabatkan bahasa Melayu ini ke persada antarabangsa. Silakan Puan. Namun, walaupun bahasa Melayu digunakan di majlis-majlis diplomasi, bagaimanakah ini merupakan usaha yang dapat meningkatkan kadar penggunaan masyarakat global secara umum? Terima kasih Puan. Dengan usaha yang Malaysia yang telah pun menerajui usaha untuk menggunakan bahasa Melayu di persidangan antarabangsa, ini akan justru itu menggalakkan negara-negara lain seperti Indonesia, Brunei dan Darussalam untuk menggunakan bahasa Melayu. Malah kami juga mempertikaikan dan kami juga percaya bahawa apabila kita dapat memperkenalkan bahasa Melayu ini kepada masyarakat luar negara, ini telah pun dikirakan sebagai sesuatu usaha untuk menaikkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Dengan itu, para hadirin sekalian, apabila Menteri Alam dan Sekitar Air Malaysia, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man telah menggunakan bahasa Melayu di dalam Persatuan Nasional, ini akan turut menggalakkan negara-negara lain untuk melakukan perkara yang sama dan dapat mengenalkan bahasa Melayu kepada masyarakat yang ada di luar. Dan dengan itu, para hadirin sekalian, jelaslah di sini bahawa sudah ada usaha untuk memperkenalkan atau mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa. Sekian, saya akhiri hujah saya. Baiklah, terima kasih Siti Rabiatul Adawiyah. Kini saya ingin menjemput pembahas kedua dari pihak pencadang, iaitu Sherlyn and Jeanette. Silakan. Darah cantik muka menawan, teruna melihat, terus terpikat. Rakyat lalai lakukan kewajiban.
bahasa Melayu tidak terangkat. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membidas hujah-hujah pihak penyanggah. Memang betul, kami tidak nafikan ada beberapa universiti yang menawarkan pengajian dalam bahasa Melayu. Namun berapakah bilangan pelajarnya dan berapakah lulusannya? Perkara tentang PBB juga tidaklah besar. Saya akan bentangkan nanti. Hadirin, kita tidak menafikan bahawa bahasa Melayu memiliki potensi yang amat besar di seluruh dunia. Pernah pada suatu ketika, bahasa Melayu menduduki tempat keempat sebagai bahasa utama di dunia. Tetapi sekarang, bahasa Melayu tidak tersenarai pun dalam 10 bahasa utama di dunia. Penutur bahasa Melayu semakin merosot dan berkurangan. Inilah kesan langsung yang kita lihat daripada usaha yang hambar untuk mengembalikan kegemilangan bahasa Melayu. Saya sebagai pencadang kedua akan menumpukan hujah-hujah saya kepada aspek la daripada singkatan Melayu. La yang dimaksudkan ialah lalai dalam melakukan tugasan dengan baik. Hadirin sekalian, usaha mengangkat bahasa Melayu ke persada dunia terletak pada tangan penutur dan pengguna bahasa tersebut. Namun, masyarakat rentas sempadan Melayu tidak begitu menghiraukan bahasa Melayu. Mengapa? Kerana kelalaian dan sikap tidak bertanggungjawabnya pihak yang berwenang untuk memperbaiki dan mengemaskini bahasa Melayu supaya selaras dengan perkembangan dan keadaan semasa. Majoriti atau sebagian besar orang yang bertutur dalam bahasa Melayu merupakan pengguna dan penutur asli bahasa itu sendiri. Tidak ramai orang dari luar kawasan Nusantara yang menggunakan bahasa Melayu. Sebagaimana dipaparkan dalam statistik berikut. Daripada 281 juta penutur bahasa Melayu, 260 juta daripada mereka berasal dari negara Indonesia yang merupakan salah satu negara asal bahasa Melayu. Yang lain dari Malaysia, Brunei, Singapura dan beberapa buah negara di luar Nusantara. Namun jumlahnya lebih sedikit. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Singapura, Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Maka jelaslah bahawa bahasa Melayu belum lagi dapat dikembangkan dan diangkat ke persada dunia. Hadirin, walaupun penutur asli bahasa Melayu begitu ramai, mengapakah bahasa Melayu bukan bahagian daripada bahasa rasmi dalam Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB? Berbeza dengan bahasa lain seperti bahasa Perancis yang penutur aslinya jauh lebih sedikit, namun diangkat sebagai bahasa rasmi dalam PBB. Hal ini berlaku kerana bahasa Perancis dapat memikat masyarakat dari negara luar. Keunikan bahasa Perancis sudah dikenali secara meluas di seluruh dunia. Hebatnya lagi, di negara Perancis sendiri, pendatang yang hendak memohon visa jangka panjang diwajibkan untuk mengikut kelas bahasa Perancis, memperlihatkan betapa bersemangatnya pemerintah Perancis dalam menaikkan martabat bahasa Perancis di mata dunia. Situasinya berbeza dengan bahasa Melayu. Pemerintah di negara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak mewajibkan pendatang yang bermastautin di negara tersebut untuk mempelajari bahasa Melayu. Malah, masyarakat bangsa Melayu sendiri tidak mencakna bahasa kebangsaan mereka sendiri. Bagaimana orang asing mahu menghargai dan belajar bahasa Melayu? Silakan, Puan. Tetapi kerana kerajaan menyedari akan kesilapan ini, mereka hendak meningkatkan usaha untuk mengangkat kepersadaan antarabangsa. Berusaha meningkatkan bahasa tersebut bukan berarti usaha-usaha tersebut tidaklah hambar. Malah, masyarakat bangsa Melayu sendiri tidak mencakna. Seperti yang saya katakan tadi, masyarakat Melayu sendiri tidak mencakna bahasa kebangsaan mereka sendiri. Bagaimanakah orang asing mahu menghargai
dan belajar bahasa Melayu. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Melayu dan pihak berkuasa bersifat acuh tak acuh dalam menaikkan martabat bahasa Melayu ke pesada dunia. Hadirin sekalian, yang lebih parahnya lagi, pihak yang seharusnya paling berperanan dalam menaikkan martabat bahasa Melayu sendiri lalai dalam memainkan peranan mereka dengan baik. Ambillah pengemas kinian Kamus Dewan sebagai contohnya. Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka hanya memiliki 4 edisi sejak tahun 1970. Edisi terbarunya diterbitkan pada tahun 2005. Bayangkan, 17 tahun silam, Kamus Dewan belum lagi diperbaharui. Mari kita bandingkan dengan Kamus Inggris Oxford yang dikemas kini 4 kali selama setahun. Kamus merupakan rujukan penting yang digunakan dalam bahasa. Apabila rujukan ini tidak terus dikemas kini menurut perkembangan semasa, maka bahasa itu akan ketinggalan. Bagaimana negara lain mahu menghiraukan bahasa Melayu kalau kita sendiri lalai dalam menjalankan tugasan kita untuk menaikkan martabat bahasa kita sendiri? Maka terang lagi bersuluh dengan adanya kelalaian pada pihak yang bertanggungjawab serta masyarakat Melayu sendiri, usaha menaikkan bahasa Melayu di persada dunia tentulah hambar. Indahnya mawar namun berduri, jari tercucuk mengalir darah. Hujahan pencadang tetap berdiri, teguh berdiri, harap terus menyanggah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pembahas kedua. Kini saya ingin menjemput pembahas kedua dari pihak penyangga, Raja Nur Shakira. Silakan. Salam sejahtera dan salam perbahasan saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi, juri yang arif lagi bijaksana, hadirin sekalian dan tentu sekali pihak pencadang yang saya hormati. Izinkan saya memulakan tirai hujah saya dengan bidasan. Mereka telah mengaitkan dan mempertikaikan penggunaan bahasa Inggeris. Adakah mereka menyedari terdapat beberapa faktor yang menolong dalam meningkatkan bahasa Inggeris seperti contoh globalisasi dan penjajahan? Adakah mereka ingin mengatakan bahawa kami sebagai bangsa Melayu yang mempunyai moral yang tinggi ingin menjajah, baru mereka ingin menyedari bahawa usaha kami tidak hambar? Kedua, mereka telah menyatakan bahawa masyarakat adalah faktor yang membantu untuk meningkatkan bahasa Melayu. Adakah mereka sedari bahawa kerajaan adalah bidang dan pengaruh yang terbesar dalam mengangkatkan bahasa Melayu ke persada antarabangsa? Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, topik kita mauduk kita pada hari ini, usaha mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa hamba. Kami selaku pihak penyangga akan terus berdiri teguh untuk meruntuhkan mauduk kita pada hari ini. Selagi mana pihak pencadang tidak dapat membuktikan bahawa tiada usaha yang tetap dan berterusan dalam meningkatkan bahasa Melayu ke persada antarabangsa, selagi itulah mereka tidak boleh menyatakan bahawa usaha kami hamba. Sebaliknya, kami dari pihak penyangga hadir dan sepakat untuk mengatakan bahawa usaha-usaha tersebut amatlah rancak dan bersemangat. Kami akan buktikan melalui hujah-hujah yang kami ringkaskan kepada DGK, diplomatik, globalisasi dan kolaborasi. Silakan. Kami mengakui terdapat beberapa faktor yang tolong untuk mengangkat bahasa Inggeris. Namun jikalau itu situasinya, bukankah ini bermaksud usaha yang sama patut dilakukan bagi mengangkat bahasa Melayu? Adakah pihak pencadang ingin mengatakan kami harus menjajah? Seperti itu? Tidak ya? Dan diplomasi, globalisasi dan kolaborasi bahawa terdapat pelbagai usaha yang dijalankan untuk meningkatkan martabat bahasa Melayu dalam dunia global. Dan tentunya usaha ini tidaklah hambar. Seperti mana pembahas pertama kita sudah katakan, bahasa Melayu telah pun digunakan sebagai bahasa diplomasi. Kini tanpa membuang masa, izinkan saya membentangkan hujah kami yang kedua, iaitu pengajian bahasa Melayu yang ditawarkan di banyak institusi global. Tahukah anda, terdapat kursi pengajian bahasa Melayu yang ditubuhkan di pelbagai menara gading di dunia, seperti contoh University Leiden di Belanda, Ohio University di Amerika Syarikat, Victoria University of Wellington di New Zealand dan Hankook University di Korea Selatan. Silakan puan. Kami tidak menafikan banyak universiti menawarkan pengajian bahasa Melayu atau Asia Tenggara. Memang betul. Tetapi berapakah bilangan pelajarnya dan berapakah jumlah lulusannya? Nampaknya pihak pencadang masih tidak memahami mauduk kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini, usaha mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa hamba. Usaha, bukan kesannya ataupun hasilnya, wahai pihak pencadang.
Dan menara-menara gading ini akan diperkukuhkan lagi untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu. Dan tujuannya ialah untuk membantu mengangkat dan mengembangkan bahasa Melayu di seluruh dunia. Bukan itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, malah negara China juga turut mengiktiraf bahasa Melayu dan pengajian Melayu apabila kursi pengajian Melayu Malaysia China telah ditubuhkan dari tahun 2008 di Universiti Pengajian Asing Beijing. Sehingga kini, program Bahasa Melayu Malaysia telah 50 tahun beroperasi di universiti tersebut serta berjaya melahirkan ramai pengawal diplomat, jurubahasa serta penyiar yang menguasai bahasa Melayu. Menurut Dr. Awang Sarian, tanggungjawab kursi pengajian Bahasa Melayu Cina dalam memperluaskan penyebaran bahasa Melayu tidak hanya berlegar di Universiti Pengajian Beijing sahaja, akan tetapi di universiti tersebut juga telah bertindak sebagai pangkalan untuk menyebarluaskan bahasa Melayu ke negara China. Hasilnya, bahasa Melayu yang sudah pun mempunyai program Bahasa Universiti Melayu iaitu Universiti Peking, Universiti Komunikasi dan Universiti Bangsa-Bangsa Guangxi. Kini, izinkan saya membentangkan isi globalisasi kita yang kedua iaitu tahukah anda bahawa Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah mewajibkan semua pelajar asing dari luar negara yang ingin mendaftar di universiti mereka untuk mengambil pengajian bahasa Melayu. Bahasa Melayu dijadikan kursus wajib bagi pelajar antarabangsa dan pelaksanaan ujian kecekapan bahasa Melayu UKBM akan dijalankan iaitu ujian yang setanding dengan ujian TOEFL. Ini merupakan satu pendekatan yang sangat baik kerana jumlah pelajar asing yang tiba di Malaysia setiap tahun dianggarkan sekitar 60,000 pelajar tuan-tuan dan puan-puan. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Dengan cara ini, bahasa Melayu akan tersebar luas kerana pelajar-pelajar asing ini akan membawa balik bahasa Melayu apabila mereka pulang ke negara masing-masing setelah tamat pengajian kelak. Ibarat burung helang yang terbang tinggi, bahasa Melayu juga turut dapat melebarkan sayapnya dengan pendekatan ini. Ia jelas membuktikan bahawa usaha mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa tidak hambar akan tetapi sangat tetap berterusan dan sangat-sangat bersemangat. Izinkan saya mengakhiri hujah saya dengan serangkap pantun. Terbang tinggi si burung helang, nampak ikan lalu disambar. Semakin kusuluh, semakinlah terang. Usaha diambil, tidaklah hambar. Sekian, saya akhiri hujah saya. Baiklah, terima kasih Raja Nur Syakira. Kini saya ingin menjemput pembahas ketiga dari pihak pencadang iaitu Shelita Elmira. Silakan. Percubaan suara. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? Usaha di sana, usaha di sini. Namun Nusantara masih berperang. Salam sejahtera hadirin sekalian. Izinkan saya memperbetulkan dahulu kekeliruan yang nampaknya sedang membelenggu pihak pembakar kita agar yang gelap biar terang, yang kusut biar terhurai. Memang betul kami tidak menafikan bahawa pihak pemerintah ingin dan hendak melakukan sesuatu untuk mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa. Namun maksud kita pada hari ini adalah tentang semangat usaha yang sudah dijalankan dan sedang dijalankan. Hadirin sekalian, tujuan kursus-kursus universiti adalah untuk kekalkan bahasa Melayu. Tetapi di manakah kesannya? Kita perlu lihat kepada kesan kursus-kursus di universiti itu tersebut. Kalau tiada kesan, mana boleh kita katakan bahawa usaha tersebut tidak hambar. Hadirin sekalian, rakan-rakan saya telah menerangkan mengapa usaha mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa hambar. Kerana pertamanya, pergunaannya yang merosot dan sebab pihak yang bertanggungjawab lalai menjalankan tugas mereka. Sekarang, saya selaku pembahas ketiga akan menerangkan faktor ketiga daripada singkatan Melayu, iaitu U. Yuda yang bermaksud berperang. Berperang idea, pendapat dan tidak bersepakat. Hadirin sekalian, pihak kami tidak menafikan bahawa usaha-usaha untuk mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa memang wujud. Tetapi, di manakah semangatnya hadirin sekalian? Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Malaysia memang telah ditubuhkan dalam Akta Parlimen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pengantarabangsa bahasa Melayu. Tetapi, pertamanya, prakarsa DBP bersifat musiman.
bila ada pada waktu kecil itu, ia hangat. Tetapi bila tak ada, hambar. Kesan-kesannya agak minimum. Ia tidak berterusan pihak penyangga. Dan kedua, satu badan sahaja yang bersungguh-sungguh. Di manakah usaha yang sama? Usaha yang bersepadu. Bahasa Inggeris dapat berkembang dengan pesat kerana usaha dapat dilihat daripada semua pihak berkepentingan di serata dunia. Hadirin sekalian, selagi bahasa Melayu dapat melakukan perkara yang sama atau sebahagian daripada yang dilakukan penutur asli bahasa Inggeris, nampak gaya bahasa Melayu payah diangkat ke persaudaraan antarabangsa. Hadirin sekalian, untuk berjaya mengangkat bahasa Melayu ke persaudaraan antarabangsa, perlu ada usaha yang bersepadu. Satu Nusantara perlu bekerjasama untuk menaikkan bahasa kita. Benar, Malaysia mengumumkan bahawa bahasa Melayu ingin dijadikan sebagai bahasa kedua ASEAN. Tetapi sejurus selepas pengumuman tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim, telah tolak cadangan tersebut kerana beliau beranggapan bahawa bahasa Melayu itu bukan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia lebih layak menjadi bahasa kedua ASEAN. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri, perlu menjelaskan bahawa bahasa Melayu itu merangkumi bahasa Indonesia. Ini menimbulkan dua persoalan, hadirin sekalian. Pertamanya, di manakah Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia MABIM sepanjang kesalahfahaman ini? Dan kedua, apa membuatkan Menteri Indonesia berpandangan yang bahasa Melayu itu bukan bahasa Indonesia atau sebaliknya? Hadirin sekalian, MABIM ditubuhkan untuk membina dan mengembang bahasa Melayu di ketiga-tiga buah negara anggota MABIM. Singapura hanya pemerhati. Bagaimana negara kita hendak menyumbang, hadirin sekalian? MABIM juga ditubuhkan pada tahun 1985. Namun, tiada banyak hasil konkret yang dihasilkan. Sama bagi Majlis Antarabangsa BM, Bahasa Melayu, MABM, yang ditubuhkan pada tahun 1997. Sidang terakhir oleh MABM adalah pada tahun 2004. Saya sendiri belum dilahirkan, para hadirin sekalian. Manakah usaha bersepadu? Tetapi, mengapa perkara ini berlaku? Tujuan MABIM dan MABM sungguh mulia dan idealistik. Tetapi, realitinya, negara-negara Nusantara sendiri masih bersifat nasionalistik. Hadirin sekalian, pada asasnya, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Tetapi, terdapat perbezaan yang ingin dikekalkan oleh Indonesia. Bukan sahaja sebutan, malah kamus bahasa Indonesia berbeza daripada bahasa Melayu. Wajar sebenarnya untuk Menteri Indonesia salah faham akan maksud bahasa Melayu. Kerana secara nyata, di Indonesia, bahasa Melayu hanya berstatus bahasa daerah. Takrifan bahasa Melayu itu tidak disepakati. Kalau bahasa Melayu berjaya menjadi bahasa kedua ASEAN pun, perbezaan antara bahasa Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, Singapura, Brunei akan membingungkan. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Bapa E. Aminuddin Aziz, telah berkata bahawa bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu dan lebih baik bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ada sistem tersendiri. Hadirin sekalian, semangat bersetuju untuk tidak bersetuju yang telah dipersetujui negara-negara ini gagal didokong dan menyebabkan perpecahan yang boleh diibaratkan seperti api dalam sekam. Hadirin sekalian, kita tidak dapat usaha yang bersepadu antara negara-negara kerana semuanya seperti enau dalam beluka yang melepaskan pucuk masing-masing. Tidak bersepakat. Bukankah usaha untuk mengangkat bahasa Melayu ke persaudaraan antarabangsa lebih mudah jika persefahaman dapat dicapai? Sehingga persefahaman ini dapat dicapai, usaha pengantarabangsaaan ini akan terus terbantut. Hadirin sekalian, secara dalaman, Nusantara masih beryudah akan takrif bahasa Melayu. Kalau negara-negara Nusantara masih berperang pendapat tentang hak milik bahasa, mana mungkin kita dapat melihat usaha yang bersepadu? Selagi negara-negara Nusantara masih Melayu, iaitu merosot penggunaannya, lalai dari segi tanggungjawab mereka dan beryudah akan takrif bahasa Melayu, maka modal kita pada hari ini terus berdiri. Genggam bara api bias sampai jadi arang, pantang Sri Kandi menyerah di gelanggang. Tamat sudah hujahan pencadang, hujahan pembangkang pasti kecundang. Mohon untuk terus pencadang. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Shelita Almira. Kini saya ingin menjemput pembahas ketiga dari pihak penyangga iaitu Nurul Khadijah. Silakan. Salam sejahtera dan salam perbahasan saya ucapkan kepada para juri yang arif, pihak pencadang yang saya segani dan para hadirin sekalian.
Nampaknya pihak pencadang masih belum berjaya untuk membuktikan bahawa usaha yang telah dijalankan untuk mengangkat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa ini hambar. Dengan itu, izinkan saya membuka tirai pembahasan saya hari ini dengan pembidasan. Pihak pencadang telah mengatakan bahawa masyarakat tidak menggunakan bahasa Melayu. Bagaimana orang asing hendak menghargai bahasa Melayu? Tetapi mereka harus tahu bahawa orang-orang asing kagum dengan beberapa segolongan masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu. Dengan itu, mereka akan cuba untuk belajar bahasa Melayu dengan keinginan mereka sendiri. Kedua, pihak pencadang telah memberikan hujah-hujah mereka, namun mereka tidak mengatakan kayu ukur mereka dengan jelas. Lantas, bagaimanakah mereka hendak mengukur bahawa usaha yang telah dijalankan ini hambar atau tidak, wahai para hadirin sekalian? Ketiga, mereka terlalu mempertikaikan keadaan bahasa Melayu di dalam Singapura. Para hadirin sekalian, adakah mereka hendak mengatakan guru-guru yang mengajar di sekolah namun tidak membuahkan hasil yang besar, adakah usaha-usaha guru-guru itu semua hambar? Sama dengan konsep kita di sini bahawa usaha-usaha kecil-kecil ini yang akan meningkatkan penggunaan bahasa Melayu secara antarabangsa. Dengan itu, tanpa membuang masa lagi, izinkan saya selaku pembahas ketiga daripada pihak penyangga untuk membentangkan hujah kami yang terakhir, iaitu kolaborasi. Kolaborasi apakah yang saya maksudkan di sini? Kolaborasi di sini merujuk kepada kerjasama serantau untuk memartabatkan bahasa Melayu, wahai para hadirin sekalian. Seperti mana yang sudah kita sedia maklum, Majlis Bahasa Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura telah pun bertindak sebagai batu loncatan untuk menjalinkan kerjasama serantau dan bukan sekadar membincangkan perkara-perkara berkenaan istilah. Menurut malaysiakini.com, Indonesia juga telah bersetuju untuk menguatkan penggunaan bahasa Melayu di persidangan rasmi antarabangsa. Malah, usaha ini telah pun wujud sejak 1987, wahai hadirin sekalian. Pada tahun itu jugalah, satu mesyuarat... Silakan, Puan. Kami tidak menafikan MABIM dibinakan. Namun, aktiviti dan inisiatif terakhirnya pada tahun 1985 yang memang dibentuk, tetapi sambutannya dan kegiatannya amat kurang dan perkembangannya amat kurang. Terima kasih pihak pencadang. Walaupun perkembangan ini kurang, namun usaha ini tetap dijalankan, wahai pihak pencadang. Namun dengan usaha-usaha yang telah diusahakan ini, yang telah dijalankan secara berterusan, ini menunjukkan bahawa usaha ini tidak hambar. Walaupun mereka tidak mengemaskinikan usaha-usaha mereka, namun dengan sekecil-kecil usaha itu, mereka ingin memperkembangkan penggunaan bahasa Melayu dengan masa yang akan datang. Kembali kepada hujah saya, satu mesyuarat mengenai budaya di peringkat ASEAN telah dijalankan yang memperlihatkan keputusan Malaysia dan Indonesia untuk memperkenalkan usaha meletakkan bahasa Melayu dan Indonesia sebagai bahasa pilihan dalam ucapan dan diplomasi pertubuhan serantau itu. Wahai para hadirin sekalian, pada tahun 2018, Perbandaran Wilayah Yala di Thailand telah pun menganjurkan Hari Melayu Yala yang kelima. Namun, program ini telah diadakan sejak 2014 dan ia melibatkan 5 buah negara serantau, para hadirin sekalian. Dan negara-negara ini ialah Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura. Bukankah ini menunjukkan bahawa Nusantara memberikan usaha untuk meningkatkan bahasa Melayu, wahai para hadirin sekalian? Juga, tujuan program ini diadakan adalah untuk membina hubungan dan kerjasama antara negara demi perkembangan bahasa, budaya dan persuratan Melayu. Wahai para hadirin sekalian, tahukah anda bahawa apa yang sedang kita lakukan di dalam dewan ini sekarang menunjukkan salah satu usaha untuk meningkatkan martabat bahasa Melayu, wahai para hadirin sekalian? Pertandingan bahas yang telah dianjurkan oleh Tuan Pengerusi Bahas 4PM sendiri telah mendapat sambutan baik dalam pertandingan pidato kebangsaan sejak tahun 1993, wahai para hadirin sekalian. Maaf, Puan. Juga,
Bahas 4PM juga telah menganjurkan bahas muhibah untuk pembahasa rantau. Dan juga lawatan sambil belajar untuk pembahas alumni ke pertandingan bahas di luar negara. Bukankah ini salah satu usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu, wahai para hadirin sekalian? Wahai para hadirin sekalian yang bijaksana lagi arif, kerjasama serantau amatlah penting dalam meningkatkan usaha meningkatkan bahasa Melayu ke persada antarabangsa. Kerjasama berbilang negara inilah yang akan menunjukkan dan menjadikan usaha murni ini rancak sekali, para hadirin sekalian. Setakat ini, pihak pencadang gagal untuk memberikan bukti-bukti yang kukuh untuk menunjukkan bahawa usaha dalam meningkatkan bahasa Melayu ke persada antarabangsa gagal. Tidak ada keris yang mengilau, kami bukanlah mat kilau. Usahalah kita terus mengigau, usaha mantap, janganlah risau. Sekian untuk terus menyangga. Baiklah, terima kasih Nurul Khadijah. Pusingan seterusnya pula ialah pusingan hujahan berapi. Sekadar peringatan, sila kekalkan jarak selamat sepanjang 2 meter ketika berbahas. Kini saya menjemput wakil daripada kedua-dua pasukan untuk ke hadapan untuk memulakan pusingan pertama. Mereka terdiri daripada pihak pencadang Sharifah Khadijah dan pihak penyangga Nurul Khadijah. Silakan. Pihak penyangga kerap mengulang bahawa kita harus melihat kepada usaha dan bukan kesan atau hasilnya. Namun bukankah mauduk kita pada hari ini menanyakan adakah usaha ini hambar ataupun tidak? Tentulah kita harus melihat kepada kesannya yang masih amat menyedihkan bagi pengukuran semangat usaha tersebut. Walaupun kesannya kecil, namun usaha-usaha ini tetap diteruskan. Jikalau usaha-usaha ini tidak memberikan kesan, maka usaha ini akan diberhentikan setengah jalan dan tidak diteruskan hingga ke hari ini, wahai pihak pencadang. Negara-negara yang dirangkumi dalam usaha yang dibangkitkan hanya merupakan negara-negara penutur asli. Bagaimanakah ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu sudah berjaya diangkat kepada persada dunia, hadirin sekalian? Bukankah tadi pembahas daripada pihak penyanggah telah mengatakan bahawa terdapat sebuah persidangan rasmi antarabangsa yang mereka menggunakan bahasa Melayu? Bukankah ini cara untuk mereka memperkenalkan bahasa Melayu ke persidangan antarabangsa dan persada antarabangsa, wahai pihak pencadang? Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua pembahas. Kini saya mengundang pasangan kedua untuk tampil ke hadapan untuk memulakan pusingan kedua. Mereka ialah pihak penyangga Siti Rabiatul Adawiyah dan pencadang Sherlita Elmira. Di dalam perbahasan ini, anda telah pun mengatakan tentang bagaimana bahasa Melayu tidak dapat pergi ke peringkat antarabangsa kerana usahanya tidak ada di negeri sendiri. Tetapi pihak pencadang, sampai bilakah kita mahu menunggu untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu ini ke persada antarabangsa? Tetapi warga hadirin sekalian, jika penutur asli bahasa Melayu tidak ingin mengekalkan bahasa Melayu kita sendiri, mana boleh kita mengangkat bahasa tersebut ke persada antarabangsa? Mengapakah pihak pencadang ingin mempertikaikan kuasa kerajaan sedangkan mereka merupakan badan pengaruh yang terbesar untuk memperluaskan bahasa Melayu ke seluruh negara? Kami tidak menafikan bahawa pihak pemerintah memainkan peranan patut memainkan peranan mereka, tetapi di manakah usaha-usaha tersebut? Di manakah semangat untuk menjalankan usaha-usaha tersebut? Okay. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua pembahas. Ingin saya pula menjemput penggulung dari pihak penyangga iaitu Raja Nur Shakira. Silakan. Selaku penggulung, izinkan saya merumuskan hujah-hujah kami. Seperti yang telah kami katakan, selagi mana pihak pencadang tidak dapat membuktikan bahawa tiada usaha yang tetap dan berterusan dalam mengangkat bahasa Melayu, selagi itulah mereka tidak boleh mengatakan bahawa usaha tersebut hamba. Kami telah pun membuktikan melalui hujah-hujah yang telah kami rumuskan kepada D, G dan K, iaitu diplomasi, globalisasi dan kolaborasi.
Nombor 1, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa diplomasi. Bahasa Melayu telah pun digunakan di Persatuan Nasional yang merangkumi hampir semua negara. Dan ini bukan sahaja mengenalkan bahasa Melayu kepada masyarakat luar, tetapi memartabatkan bahasa Melayu dan penggunaannya. Dan yang kedua, pengajian bahasa Melayu telah ditawarkan di banyak universiti dan institusi global. Dan terdapat kursi pengajian bahasa Melayu yang ditubuhkan di pelbagai menara gading di merata dunia dan menghasilkan kesan yang sangat hebat dengan mengeluarkan pelajar-pelajar yang telah daripada universiti tersebut untuk mendapat pekerjaan yang mempunyai kaitan dengan bahasa Melayu. Dan ia bantu mengembangkan bahasa Melayu di seluruh dunia. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mewajibkan pelajar asing untuk mengambil dan mempelajari bahasa Melayu dan mereka dapat membawa pulang ke negara masing-masing, memanfaatnya dan memanfaatkan negeri mereka sendiri. Dan yang terakhir sekali, kerjasama serantau untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu. Negara serantau bertindak sebagai batu loncatan dan mempengaruhi yang lain. Indonesia setuju untuk menguatkan penggunaan bahasa Melayu di persidangan antarabangsa sejak 1987 untuk meletakkan bahasa Melayu dan Indonesia sebagai bahasa pilihan dan ucapan diplomasi. Dengan itu, kami selaku pihak penyangga akan terus meruntuhkan maudud kita pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Raja Nur Shakira. Kini ingin saya mempersilakan penggulung dari pihak pencadang untuk menggulung perbahasan. Dipersilakan Shirley Anjanan. Pergi ke pekan membeli buah. Buah dihidang sebagai juada. Bahas sudah, bidas pun sudah. Giliran saya menggulung hujah. Salam hormat dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Saya selaku penggulung pihak pencadang akan merumuskan kesemua hujah-hujah yang telah kami bentangkan tadi. Kesan memperlihatkan hambar atau tidaknya suatu usaha. Pihak penyangga juga gagal memberi statistik tentang hal ini. Penyangga sendiri setuju bahawa tidak ada kemas kini. Bagaimana bahasa Melayu mahu tetap relevan kalau tidak ada kemas kini? Perkataan swafoto sahaja tidak ada. Maka hujah pencadang tetap berdiri. Hadirin yang kami hormati, kini saya akan merumuskan hujahan pihak pencadang yang berdasarkan Melayu, iaitu merosot, lalai dan yuda. Pembahas pertama telah menerangkan tentang penggunaan bahasa Melayu yang merosot dalam kalangan pengguna dan penutur aslinya sendiri. Sebelum kita berusaha memajukan bahasa Melayu di persaudaraan antarabangsa, kita perlu mengembangkan bahasa Melayu di negara-negara Nusantara dahulu. Jelas kita masih jauh daripada kejayaan mengangkat bahasa Melayu ke persaudaraan antarabangsa. Seterusnya, saya selaku pembahas kedua tadi telah menumpukan hujah-hujah yang membuktikan bahawa negara-negara Nusantara lalai dalam menjalankan tugas mereka. Usaha mengangkat bahasa Melayu ke persada dunia terletak pada penutur dan pengguna bahasa tersebut. Namun jelas yang rentas sempadan Melayu tidak begitu menghiraukan bahasa Melayu. Dan akhir sekali, pembahas ketiga telah menunjukkan bagaimana negara Nusantara masih beryuda secara dalaman lalu gagal untuk menghasilkan usaha yang bersepadu. Masih ada pelbagai pertentangan pendapat yang muncul akibat kelainan yang berunsur politik. Kesinambungan dan persefahaman antara negara-negara gagal dicapai kerana semua masih memperjuangkan kepentingan masing-masing. Selagi negara Nusantara masih Melayu, iaitu merosot, lalai dan yuda, akan bahasa Melayu, maka usaha mengangkat bahasa Melayu ke persada antarabangsa akan terus hambar. Rentak berbunyi mengikut langkah pantang Sri Kandi berpaling tadah. Tamat penggulungan dipersembah, mauduk bertahan takkan goyah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Shirley.
Demikianlah selesai sudah perbahasan kita pada kali ini. Baiklah sidang hadirin, kita akan berehat selama 1 jam. Para penilai, sila ke bilik penilai bagi sesi perbincangan dan pemarkahan. Sila maklum bahawa keputusan perbahasan tidak akan diumumkan oleh pengacara setelah tamatnya sidang ini. Seksi maklum balas serta keputusan hanya akan diumumkan setelah sidang kedua sudah tamat. Terima kasih.